Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Terima kasih tuan pengacara majlis, yang saya hormati pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang saya hormati datuk-datuk, tuan-tuan imam, ustazah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kerana jemput saya ke masjid tuan-tuan pada malam ini. Ada lagi tika. Kalau ada tika, buat keluar tika. Ada tika lagi doktor ya. Ada. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya ni sebenarnya dah tak tahu nak cakap apa tuan-tuan. Udah tak ada modal. Tadi cakap di Bandar Udara, pagi tadi di Kampung Melayu, semalam di Kota Tinggi. Jadi tak ada modal tuan. Nanti kalau saya cakap yang ini, tuan-tuan cakap ini udah ada dalam CD. Nanti saya buka tajuk bab ini udah ada dalam internet, YouTube. Jadi itulah tuan-tuan, saya ni tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu, dia ulang benda sama. Itu saja usin tuan-tuan. Tak ada benda nak cakap. Nanti tuan-tuan datang, ini udah dengar. Yang itu saya lemah betul tuan-tuan. Jadi saya pun tak ada nak cakap apa. InsyaAllah malam ni pendek je lah. InsyaAllah pukul 12 saya habis lah. Pendek sudah. Tadi pengurusi sebut, timbalan pengurusi sebut, pengurusi majlis sebut tentang kecintaan. Kecintaan pada Nabi SAW. Manusia sekarang ini jadi hawa biru dalam dunia ni sebab tidak ada cinta. Yang sekarang jadi rusuhan, bergaduh, berbunuh, bermusuh, berpecah belah. Jawapannya ialah sebab tidak ada lagi perasaan cinta. Suami isteri bercerai kerana apa? Kerana tidak ada cinta. Anak beranak tinggalkan mak bapak kerana tidak ada cinta lagi pada mak bapak. Sudah hilang perasaan kasih pada mak. Sudah hilang perasaan sayang pada bapak. Kenapa orang tidak datang ke masjid? Sebab tidak kasih pada masjid. Yang ni yang tuan-tuan yang jadi punca banyak benda ni. Pertama, puncanya ialah apabila sudah hilang cinta. Dan yang keduanya apabila cinta bukan pada tempatnya. Orang hari ini cinta di Plaza Angsana. Maghrib-maghribnya tempat bercinta ramai tadi. Tadi saya pergi Plaza Angsana, ada sahabat minta tolong doakan kedainya dapat minum free. Jadi saya tengok ramai orang duduk di Plaza Angsana lepak-lepak. Saya bagi salam pada anak-anak muda yang duduk dekat kursi bulat, batu bulat tu. Assalamualaikum. Bagi salam je. Kurang-kurangnya kita ramah dengan dia orang. Tapi masjid-masjid, ada masjid yang berharga 8 juta, 6 juta. Perlahan
pegangan tanganku, aku lihat kau menangis. Belum kahwin dah cium tuan. Yang ni yang kita nak ubah, balik kecintaan kita kepada Allah, balik kecintaan kita pada Rasul. Sebab tu kita buat majlis macam ini. Yang tuan-tuan datang ni, datang ramai-ramai ni siap dengan kemah Arabik, kanapik lagi tuan-tuan. Udah macam peremik rupa dia. Yang masak, yang datang jauh dari Singapura pun datang. Telefon saya bertalu-talu. Mananya ustaz? Masjid ni ustaz? Saya pun tak tahu. Udah ada pendekar 18, kamu cari lah di mana ni. Saya tak tahu kawasan ni kawasan hebat-hebat ni tuan-tuan. Pendekar harimau berantai, pendekar kundo kawasan ni tuan-tuan. Maknanya yang sanggup cari jauh, yang sanggup parking jauh-jauh. Tuan-tuan ingat yang depan ni, tuan-tuan ingat dia ni selesa ke dapat first class ni? Tak ada selesa tuan-tuan, sakit tengkuk ni. Balik ke, aduh aku nengok ustaz macam itu, kata-kata. Sakit ni tuan-tuan, sakit pun sakit lah. Kerana apa? Demi Rasul, bukan demi saya. Demi saya tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, tengok dalam internet. Tapi demi Rasul datang. Yang kita datang hari ini kerana Allah. Aku nak tunjukkan kecintaan aku kepada Rasulullah. Kerana bila kita tunjuk kecintaan kita pada Rasulullah, sebenarnya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad. Allah kata pada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, bagi tahu kepada umat manusia, bagi tahu kepada umat kamu, kalau kamu sayang pada Allah, kalau kamu cinta pada Allah, hendaklah kamu ikut aku. Aku di sini maknanya ialah mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ikut Nabi maknanya tak sayang Allah. Tak cinta pada Nabi maknanya tak cinta pada Allah. Tak mau ikut sunnah Nabi maknanya tidak mau mengikut dan tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita buat malam ni tuan-tuan sebagai tanda cinta. Orang tanya pada saya, ustaz, malam-malam saya dengar YouTube, saya tengok ceramah ustaz dalam CD, ustaz pakai serban, ustaz pakai jubah, hari ni kenapa ustaz pakai samping? InsyaAllah tuan-tuan ceklah saya, tidak ada IC tuan-tuan. Sebab tu isteri saya tak susah hati, IC tak bawa, kompom samping saja tuan-tuan. Kalau samping dengan IC itu menggerunkan. Tambah-tambah butang baju Melayu dah cukup. Kalau tak ada butang baju Melayu, kita susah hati juga. Butang baju abang mana pak? Abang nak ke mana ni abang? Kawan abang si Jamil kahwin. Tuan-tuan, orang tanya saya, ustaz, puluh lain macam ustaz tak pakai serban. Bukan tuan-tuan saja yang tanya, saya pun tanya. Lain macam pula aku tak pakai serban. Saya pakai kepil hari ni, pakai samping. Sebab apa? Sebab cantik. Saya nak pakai cantik-cantik sebab saya nak meraihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak raihkan. Sebab ulama-ulama tuan-tuan bila sebut Nabi Muhammad, nak baca hadis Nabi pakai baju wangi, pakai minyak wangi, pakai baju lain. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'id Al-Musayyib. Sa'id Al-Musayyib ni tuan-tuan, dia lumpuh 30 tahun. Oi, lama tu tuan-tuan, 30 tahun lumpuh. Tapi dia ingat hadis Nabi. Sa'id Al-Musayyib ini bapa mertua Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bapa mertua dia, father-in-law. Dia lumpuh 30 tahun. Dia gaut ke, seruk ke apa ustaz? Entahlah, tapi lumpuh lah. Tetapi lumpuh tuan-tuan, walaupun lumpuh, akal tak lumpuh. Akal ni tak lumpuh. Dia boleh ingat ribuan hadis. Sahabat-sahabat dia, anak-anak murid dia datang ke rumah belajar dengan dia waktu dia tengah lumpuh. Bila orang tanya pada dia, tuan, boleh tak tuan semak hadis saya? Boleh tak tuan semak hafazan hadis saya? Bila orang suruh dia semak, bila dia nak dengar hadis Nabi, tuan-tuan tahu dia buat apa? Dia kata pada anak murid dia, kamu dudukkan aku menyandar dekat katil. Aku tak nak berbaring. Tidak layak bagi aku rasanya mendengar hadis Nabi dalam keadaan berbaring. Dan dia
boleh dengar dan dia boleh baca hadis Nabi SAW. Punya hebatnya tuan-tuan, Nabi dah wafat, Nabi dah tak ada, tetapi mendengar hadis Nabi, membaca hadis Nabi, dia sanggup duduk walaupun dia lumpuh sebab dia sayang pada Nabi. Tuan-tuan buka kitab tentang Imam Malik, tentang Imam Hanafi. Imam Hanafi bila dia nak baca hadis Nabi, dia pergi bilik mandi, dia mandi. Dia pakai baju cantik-cantik, dia pakai minyak wangi, baru dia duduk dan dia bacakan hadis Nabi SAW. Kerana apa? Kerana hormat kepada Nabi SAW. Walaupun Nabi dah wafat, walaupun Nabi dah tak ada di hadapan dia, tetapi dia bila baca hadis Nabi, dia pakai baju cantik-cantik, dia pakai baju lawa-lawa, dia sikat rambutnya, dia minyakkan rambutnya, dia pakai atar. Kerana apa? Nak baca hadis Nabi. Punya sayang tuan-tuan. Kita sekarang dengar hadis Nabi selama roh aja. Baju pagoda aja pakai. Udah garuk ketiak. Cuba tuan-tuan, mulai minggu depan, mulai malam besok, kalau ada lagi majlis maulud, keluarkan baju yang cantik. Abang, cantik gila malam ni, Maulidur Rasul. Cantiknya kamu PA malam ni, Maulidur Rasul. Cantiknya tu imam malam ni, tuan-tuan tengok tu imam kita tu. Sikit punya segak. Jubah hitam di luar, jubah putih di dalam. Subhanallah. Hebat. Tuan-tuan, ni kecintaan kepada Nabi. Tuan-tuan ingat sia-sia ke perbuatan ini? Tak sia-sia. Tuan-tuan yang datang dari seberang tambak Johor, dari Singapura, tidak sia-sia. Tuan-tuan yang datang daripada Indonesia, tidak sia-sia. Tuan-tuan yang datang dari Melaka, daripada Johor, daripada Kulai datang, tidak sia-sia. Ada yang telefon saya, Ustaz, kami sekarang ni daripada Kulai nak datang cari mana dia Masjid Hajar No Mimbi ni, kami tak tahu. Saya pun tak tahu, saya kata. Pada koma lah cari. Semuanya ini datang bukan sia-sia. Tuan-tuan yang pasang kemah tidak sia-sia, yang masak tidak sia-sia, yang menganjurkan tidak sia-sia, kerana ini adalah cinta pada Nabi SAW. Okey Ustaz, saya nak tanya Ustaz, adakah kita cinta pada Nabi waktu maulud saja Ustaz? Waktu besok, lusa, tungging, tulak tu tak cinta tak? Kita cinta pada Nabi setiap saat, detik dan ketika. Habis tu kenapa kita perlu sambut 12 Rabiul Awal? Kenapa perlu ada satu hari kita sambut dia? Bukankah kita kena sambut Nabi setiap hari? Kita memang sambut hari jadi Nabi setiap hari. Kita memang cinta pada Nabi setiap hari. Kita memang sayang pada Nabi setiap hari, setiap saat. Yang ini khas, besar-besaran untuk tunjukkan, bagi semangat. Serupalah abang-abang. Abang cinta pada akak setiap hari ke setahun sekali? Akak-akak cinta pada abang setahun sekali ke setiap saat? Setiap detik sayang Ustaz. Oi, dia tak segak pun saya sayang, pasal duit dia banyak. Saya sayang pada abang saya Ustaz. Oi, saya sayang dekat dia. Gambar dia sentiasa dalam dompet saya Ustaz. Nombor 2 dalam dompet saya Ustaz ada gambar agung Ustaz. Itu pun saya sayang. Itu gambar duit. Tuan-tuan, kita sayang pada isteri, sayang pada anak, sayang pada suami. Tiap-tiap hari sayang. Tetapi dalam setahun, kita bawa mereka berjalan khas. Ke mana? Zoo negara. Tengok orang hutan. Melancong. Dalam setahun, kita bawa anak kita sekali bercuti. Ke mana? Pergi Europe, pergi Hong Kong, pergi Disneyland. Sebab apa? Sebab tanda sayang. Ya, abang nak ambil cuti seminggu, abang nak bawa ya dan anak-anak kita pergi melancong. Ke mana abang? Paksan, Johor Bahru. Tak payah, tak apa. Kita pergi melancong ke Disneyland. Hore! Orang tanya, Din, kenapa kamu habis duit banyak? Dia 20,000 tambang ke sana. Din, anak kamu 5 orang, isteri kamu seorang, dengan campur kamu 26,000, Din. Isteri aku sayang setiap hari. Dia dah banyak kerja untuk aku. Anak aku pun aku sayang. Isteri aku pun banyak bantu aku. Dia tolong jaga anak-anak aku. Takkan 26,000 aku nak cuti setahun sekali? Tak boleh. Nampak tuan-tuan? Itulah makna sayang. Tiap-tiap hari sayang, tapi ada satu khas, melancong bawanya. Kalau tuan-tuan buat tiap-tiap hari melancong ke Disneyland, kopak tuan-tuan.